Assalamualaikum dan selamat pagi murid. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam. Selamat pagi cikgu. Alright, semua dah breakfast ke ni? Dah. Dah. Semangatnya suara, dengar suara kamu semangat, cikgu pun semangat nak ajar. Okay, so hari ni kita nak masuk subtopik baru tapi masih dalam bab 2 juga, cuma subtopik yang baru, okay? Okay, sebelum kita mula kelas, cikgu nak minta kamu tengok gambar bergerak dekat dalam skrin ni. Semua boleh nampak ke? Nampak. Boleh cikgu Nampak cikgu. Okey, cikgu nak tanya, dekat gambar yang pertama yang ada pokok dengan apple ni, Kak boleh tak siapa-siapa explain kat cikgu apa yang sedang berlaku dalam gambar tu? Apple jatuh. Apple jatuh kan? Gambar kedua ni yang bola ni, apa yang berlaku dekat bola tu? Bola jatuh ke bawah, Bola cikgu. tu Jatuh ke bawah. Ya betul, bola tu jatuh ke bawah kan. So berdasarkan dua gambar bergerak ni, dengan situasi-situasi harian kita, contohnya macam barang kamu terjatuh ke ataupun kamu yang terjatuh ke, kenapa mesti kita akan jatuh ke bawah? Kenapa barang-barang kita jatuh ke bawah, tak jatuh ke kiri ke kanan ataupun ke atas? Kenapa mesti ke bawah? Ada yang tahu tak? Gravity ya cikgu. Ya, betul. Semua ni, semua benda, semua objek akan jatuh ke bawah disebabkan oleh daya tarikan graviti. Jadi, kenapa cikgu tunjuk semua ni hari ni? Sebab topik yang kita nak belajar hari ni berkait rapat sangat dengan graviti. Iaitu kita akan belajar subtopik 2.3 which is gerakan jatuh bebas. Jadi, apa tu gerakan jatuh bebas? So, gerakan jatuh bebas ni adalah pergerakan objek itu dipengaruhi oleh daya graviti sahaja. Maksudnya pergerakan objek tu, contoh yang tadi, objek tu jatuh tanpa ada orang tolak ataupun orang tarik ke, tak ada. Dia memang hanya bergerak disebabkan oleh daya graviti sahaja. Contohnya macam objek yang jatuh bebas tu tidak akan mengalami tindakan daya yang lain seperti macam rintangan udara ataupun geseran. Sebagai contoh gambar dalam buku teks kamu, kalau kamu boleh tengok gambar foto 2.2 iaitu buah kelapa yang jatuh daripada pokok kelapa. Macam tu dia hanya disebabkan oleh daya graviti sahaja. Okay, so dalam kata lainnya, tanpa rintangan udara bermaksud dia dalam keadaan vacuum. Apa itu vacuum? Vacuum ni maksudnya adalah kawasan yang mempunyai tekanan gas yang jauh lebih rendah daripada tekanan atmosfera. Dalam kata mudah untuk kamu faham, vacuum ni adalah satu kawasan ataupun tempat yang tak ada udara ataupun udara dia terlalu rendah menyebabkan ia diabaikan. Sebagai contoh, gambar rajah yang kat tepi ni yang ada bulu ayam dengan duit shilling ni, ini adalah kawasan vacuum di mana udara dia dah disedut keluar daripada kawasan tersebut. Okay. Kalau kamu dapat tengok gambar rajah yang cikgu tunjuk ni, okey, yang pertama ni gerakan jatuh bebas dalam kehidupan harian. Bermaksudnya kehidupan kita yang biasa, maksudnya kamu keluar rumah dan kamu jatuhkan bulu pelepah dengan bola logam serentak. So bulu pelepah dengan bola logam tu tak akan jatuh serentak sebab keliling kita, di sekeliling kita ada rintangan udara, ada udara kan, sebab yelah untuk kita bernafas kan. So bulu pelepah tu tak akan jatuh serentak dengan bola logam sebab kamu perasan tak kalau something yang ringan, contoh seperti bulu pelepah ni, bila dia, kalau kita jatuhkan dia akan melayang-layang macam ni. Itu disebabkan oleh rintangan udara. Sebab itulah dia lambat sampai berbanding bola logam yang kalau kita jatuhkan je, dia terus jatuh ke lantai. Jadi gambar, kalau kamu dapat tengok gambar rajah yang kedua ni adalah gerakan jatuh bebas dalam keadaan vacuum. So dalam keadaan vacuum, macam yang cikgu terang tadi, dalam vacuum tak ada udara. Bila tak ada udara, which mean tak ada rintangan udara. So bulu pelepah tadi dia tak akan berayun-ayun lah sebab dia tak ada rintangan udara. Maknanya dia akan straight macam bola logam, dia akan straight jatuh ke bawah. Jadi cikgu nak tunjuk kamu semua video
eksperimen di mana bola logam dengan bulu pelepah ni dijatuhkan dalam kawasan vacuum, dalam bilik vacuum. Okay, sekejap ya. Okay, video ini ditayangkan dalam gerakan perlahan, jadi kamu boleh nampak yang bola logam ni dengan bulu pelepah ni bergerak dalam serentak. Maksudnya tak ada berayun-ayun, memang sama je dia bergerak. Okay, nanti kita akan dapat tengok yang diorang akan sentuh lantai secara serentak. Dekat sini kita boleh lihat yang memang gerakan jatuh bebas ni dipengaruhi hanya oleh daya tarikan graviti. Maknanya tak kisahlah benda tu ringan ke berat ke, kalau dalam keadaan vacuum dia akan jatuh serentak. Okey. Seterusnya cikgu asyik sebut pasal nilai graviti, pecutan kan. Tapi kita tak tahu lagi apa nilai pecutan graviti tu kan. Okey. Kita semua sedia maklum yang bahawa bumi kita ni bukannya bentuk sfera yang perfect, yang cantik. Dia macam bujur sikit kan. So nilai untuk pecutan tu berbeza. Contohnya macam kalau kamu dapat tengok kat sini, nilai pecutan dekat kutub utara ni lagi tinggi daripada nilai pecutan dekat garisan khatulistiwa. Hal ini sebab jarak daripada pusat bumi nak ke kutub utara ni lagi kecil berbanding jarak daripada pusat bumi nak ke garisan khatulistiwa. So samalah macam contoh macam magnet. Okey, lagi dekat magnet tu lagi kuat kan dia punya daya tarikan. Okey, so samalah macam daya graviti ni. Lagi dekat jarak antara dua pusat bumi dan kutub utara, lagi tinggi dia punya daya tarikan graviti. Tapi untuk diselaraskan yang kita guna pakai nilai pecutan graviti kat permukaan bumi ni kita selaraskan 9.81 meter per saat, which is selepas ni dalam semua pengiraan kita, penghitungan kita akan guna nilai 9.81 meter per saat. Okay, boleh faham ya semua? Boleh cikgu. Alright. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang penyelesaian masalah yang melibatkan objek-objek yang jatuh bebas. Okey, cikgu akan perkenalkan kamu 3 rumus baharu. Okey, yang pertama adalah V sama dengan U tambah GT. Rumus yang kedua adalah S sama dengan UT tambah 1/2 GT square. Dan rumus yang ketiga adalah V square sama dengan U square tambah 2GS. Okey, ketiga-tiga formula ni nampak banyak kan? Tapi tak apa, nanti kita akan slowly belajar, buat latihan dan kamu akan ingat semua formula ni dan bila kamu dah banyak buat latihan, kamu boleh bila baca soalan je kamu boleh tahu nak guna formula yang mana. Okey, so notation dekat rumus-rumus ni, okey, U ni adalah halaju awal. V ni adalah halaju akhir dan S adalah jarak, T adalah masa dan G ni pecutan graviti, which is pecutan graviti yang kita dah belajar tadi, which is 9.81 meter per saat. Okay, kamu akan guna dalam semua latihan yang kita akan buat dan kebiasaannya nilai graviti ni akan diberi pada soalan. Okay ya. Okay. Berdasarkan gambar bergerak yang dalam skrin ni, kamu boleh nampak yang ada orang ni dia lempar bola ke atas kan. So bila dia lempar bola ke atas, kalau kamu perasan halaju dia akan berkurang daripada 20, 17 ke 14 ke 10 ke 0 kan. So bila halaju berkurang, nilai G dia adalah negatif. Bila halaju dia makin berkurang, nilai G dia adalah negatif. Okay, dalam kata lain, bila kita lempar bola kita ke atas, nilai G kita adalah negatif. Dan bila dia turun balik ni, kalau kamu perasan dia 0, 10, 14, 17, 20. Bila halaju dia bertambah, nilai G dia adalah positif. Dalam kata lain, bila sesuatu objek tu jatuh, nilai G dia adalah positif. Okay.
So kita akan buat contoh soalan supaya kamu lebih nampak macam mana kita nak apply formula-formula yang kita dah belajar tadi. So, kita baca soalan sama-sama ya. Amirah melontar sebiji bola ke atas, maknanya dia lontar bola ke atas secara menegak dengan halaju awal. Halaju awal 10 meter per saat. Okay, 10 meter per saat ni halaju awal, so kita simbolkan dia dengan huruf U. Jadi halaju awal adalah U. So hitungkan masa untuk bola itu mencapai tinggi maksimum. So mencapai tinggi maksimum, okay, dia punya tips kalau mencapai tinggi maksimum adalah bila V dia, halaju akhir dia sama dengan kosong. So bila tinggi maksimum je, halaju akhir dia akan sama dengan kosong. Okay, kamu kena ingat ni. Ini penting sangat. So dan abaikan rintangan udara. So bila dah abaikan rintangan udara, kita akan guna daya tarikan graviti yang bernilai 9.81 meter per saat per saat. Kita akan pakai nilai percutan graviti yang diberi dalam soalan. Okay, untuk jawab soalan ni ada 3 langkah tau supaya kamu lebih mudah nak jawab soalan ni. So langkah pertama, kita kena senaraikan semua maklumat yang diberi dengan simbol. So macam yang kita belajar simbol tadi U, T, V, semua tu kita senaraikan apa yang diberi dalam soalan. So langkah kedua, kita akan kena pasti dan tulis rumus yang digunakan. So kita pilih lah, tadi kita ada 3 rumus kan, kita pilih daripada 3 tu mana yang sesuai kita nak guna dekat soalan ni. Lepas tu langkah yang terakhir, okay, bila kita dah pilih rumus, kita dah ada semua maklumat, so kita masukkan semua value-value tu dalam formula yang kita pilih tadi. Dan kita calculate, kita akan dapat jawapan. Okay, bagi soalan ni, okay, kita listkan. Tadi dia bagi halaju awal kan 10 meter per saat. So halaju awal dia 10 meter per saat, halaju akhir dia sebab ketinggian maksimum, so halaju akhir dia 0 meter per saat. Dan graviti, percutan graviti yang dibagi adalah 9.81 meter per saat per saat. So untuk pilih rumus ni, kamu boleh pilih apa-apa sahaja yang sesuai untuk soalan dan yang mudah untuk kamu kira. Kalau macam ni, kita akan pilih rumus yang pertama iaitu V sama dengan U tambah GT sebab kita ada nilai V. Kita ada juga nilai U, kita ada juga nilai G dan nilai T kita nak cari iaitu hitungkan masa untuk bola itu mencapai tinggi maksimum. So kita nak cari T. So bila kita dah ada rumus, kita dah ada semua maklumat, kita just masukkan je nilai-nilai itu dalam formula. So V dia 0, U dia 10 dan G dia 9.81 dan T dia kita just letak T dan kamu akan selesaikan, kamu akan dapat T sama dengan 10 per 9.81 dan kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat T sama dengan 1.02 saat. So inilah jawapan untuk contoh ni. Okay, boleh faham ke semua? Faham cikgu. Boleh cikgu. Alright, kalau ada apa-apa soalan boleh buka mikrofon je ya. Alright, so okay, kita dah buat soalan, kita dah belajar apa tu nilai graviti, kita dah tahu macam mana nak kira kan. So cikgu nak buat quiz dulu sebelum kelas kita habis hari ni. So siapa-siapa nak jawab buka je mikrofon ataupun nak jawab ramai-ramai pun boleh. Tapi soalannya senang-senang je. Okay, kita pergi soalan pertama, okay. Okay, berapakah nilai bagi percutan graviti? Siapa tahu berapakah nilai? 9.81. Okay, 9.81. Apa dia punya unit? Meter per saat per saat. Ya, betul. Okey, terima kasih siapa yang jawab betul. Percutan graviti adalah 9.81 meter per saat per saat. Alright, terima kasih siapa yang jawab tadi. So, kita pergi soalan nombor 2 pula. Okey, apabila sebiji bola dibaling ke atas, ke atas, nilai graviti dia adalah positif atau negatif? Bola tu kita campak ke atas, nilai G dia positif ke negatif? Ada yang tahu tak? Negatif. Negatif. Sekejap kita cek soalan, kita cek jawapan betul ke tak. Betul, negatif. So kamu semua dah faham topik kita pada hari ini. So seterusnya cikgu nak buat rumusan sedikit tentang apa yang kita dah belajar hari ini.
So hari ini kita belajar gerakan jatuh bebas di mana satu objek itu dikatakan mengalami gerakan jatuh bebas jika pergerakan objek itu dipengaruhi oleh daya graviti sahaja. Daya graviti sahaja, tak ada rintangan udara, tak ada geseran. So nilai pecutan kita adalah 9.81 meter per saat dan kita dah belajar 3 rumus tadi. Jadi nanti sama-sama kita akan buat latihan supaya kamu boleh ingat ke semua rumus ini. Jadi untuk tajuk ni kita akan buat eksperimen minggu depan untuk tentukan nilai pecutan graviti. Dan nanti cikgu juga akan bagi kamu lembaran kerja untuk kamu praktis. Cikgu akan bagi yang mudah supaya kamu untuk meningkatkan kefahaman kamu. Dan itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Bye semua. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.